أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengizinkan kita untuk terus mencari cahaya demi cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 pada juz yang ke-18 yang kita doakan Allah izinkan kita melihat kepada pelbagai mutiara kata, pelbagai mutiara amalan untuk menjaga diri dan keluarga kita terus sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Safa apa khabar? Alhamdulillah ya. Hari ini kita nak melihat Ustaz ya sambungan surah An-Nur bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Latar belakang kita pun hari ini berbeza sikit Ustaz ya. Berkaitan dengan tajuk kita ataupun isi kandungan pada hari ini yang amat penting diberi perhatian ya, bagaimana adab di dalam rumah yang kita ingin lihat sama-sama pada hari ini. Apakah ringkasan sinopsis halaman 353? Kita saksikan daripada ayat yang ke-28 ya. Mari kita lihat apakah ringkasannya, iaitu adab ketika ke rumah orang lain ya, iaitu adab yang telah pun kita belajar semalam dan kita ingin ataupun pada hari Jumaat, dan kita nak melihat hari ini apakah adab lagi yang mengatur kepada perjalanan dalam kehidupan kita berkeluarga dan bermasyarakat. Kemudian kita akan melihat kepada panduan ketujuh ya, hukuman ataupun hukum panduan peraturan yang ketujuh, iaitu hukum pandangan dan hijab ataupun istilahnya khimar ya, yang kita akan lihat sama-sama pada ayat 30 hingga 31, dua ayat yang panjang bercakap tentang syariat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada sekitar 5-6 hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah keberkatan kebaikan kepada diri kita semua dengan ilmu yang kita akan lihat pada hari ini. Jom sama-sama kita mulakan bacaan daripada ayat 28 Ustaz sampai ayat yang ke-30. Baik, insya-Allah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. InsyaAllah sama-sama kita akan mendalami muka surat yang ke-353 sebagaimana sinopsis yang telah kita lihat pada paparan sebentar tadi, memberi gambaran kepada kita bahawa inilah Al-Quran, agama yang lengkap, agama yang sempurna apabila kita diajar dalam segenap aspek kehidupan, juga bahagian-bahagian akhlak dalam kehidupan kita, adab-adab. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengadabkan kita dengan adab daripada Al-Quran dan akhlakkan kita dengan akhlak daripada Al-Quran. Jom kita baca ayat yang ke 28 hingga 30. Insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah 3 ayat daripada surah An-Nur untuk kita sama-sama melihat kepada apakah adab, ya, bagaimana kita menjaga adab di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan juga berkeluarga. Dan kita sudah lihat dalam surah Al-Mu'minun bagaimana Allah memberitahu kepada kita, selain daripada kita menjaga solat kita, amalan spiritual personal kita, kita juga ada disiplin untuk menjaga maruah kita, kita menjaga amanah kita, kita menjaga daripada perkara yang sia. Maka kalau katakan minggu lepas pada hari Jumaat kita sudah melihat bahawa kalau nak masuk ke rumah, apakah yang perlu dibuat Ustaz, ya? Kita kena 2 perkara. Tastanisu wa tusallimu, ya, iaitu kita buat signal, bagi signal, iaitu berdehem ke ataupun ketuk pintu ke, tekan loceng ke, apa-apa sahaja yang menyebabkan orang di dalam rumah itu bersedia, dan kemudian beri salam. Dan beri salam, ya, beri salam kepada ahlinya. Itu adalah lebih baik, ya, apa yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-27. Pada hari ini kita melihat apa lagi adab yang perlu kita buat. Fa illam tajidu, jika kamu tidak menemui seorang pun fiha ahadan, pada rumah tersebut, jangan masuk. Fala tadkhuluha, jangan masuk hatta yu'zana lakum, sehingga kamu mendapat izin. Maksudnya orang beri salam Ustaz, ya. Orang beri salam, orang tu jawab juga salam dalam rumah, tapi dia tidak mahu buka pintu ataupun dia tidak mahu izinkan, maka apa Allah cakap? Fala tadkhuluha, jangan masuk, ya. Wa in qila lakum murji'u, jika disuruh balik, farji'u. Ya, kalau disuruh balik. Mungkin dia buka pintu, lepas tu dia kata saya ni tak bersedia, saya ni nak keluar, ataupun saya ni ada hal, boleh balik tak? Kan, itu nampak macam agak kasar sikit Ustaz, ya, istilah irji'u ini, ya, istilahnya irji'u, baliklah, bukannya bi fadli irji'u, kan, dengan sila balik please, contohnya sila kembali, dia tak jawab. Dia mungkin tuan rumah tu bercakap dengan cara yang kasar. Masih lagi pada waktu itu, apakah yang perlu kita buat? Farji'u, walaupun kita yang sepatutnya kita cakap lembut-lembut, ya, tetapi ini adalah adab kepada orang yang datang. Contohlah Ustaz, ya, kadang-kadang kita buat appointment, kan, kita kata kenduri kahwin lah, kalau ada kenduri kahwin nanti pukul 11 pagi dia punya masa je, dia bagi timing. Yang kawan ni dia pancul sangat, dia cepat sangat, dia datang pukul 7 pagi Ustaz. 7 pagi dah pergi ke rumah orang tersebut, kan, dia kata kalau boleh saya tolong ke apa ke. Kalau tuan rumah kata kami ni banyak hal lagi, kan, awak balik dululah, maka adab yang perlu dibuat pada ayat yang ke-28 ini, kita kena balik.
ya. Kerana apa? Itu adalah hak bagi tuan rumah untuk bukan menghalau tapi suruh balik, ya. Maka itu perlu dibuat. Huwa azka lakum, itu adalah lebih baik ataupun lebih bersih. Jangan pula kita kata mengapa pula saya tak boleh duduk sini, saya kan tetamu, awak kena layan saya sebagai tetamu. Tak ada, ya. Ini adalah adab yang perlu kita beritahu. Pasal kadang-kadang ada orang guna kaedah kan tetamu perlu dihormati 3 hari, ustaz, kan. Jadi bila tuan rumah yang dah dapat tetamu, dia kalau bersedia okey, dia layan. Kalau dia dah terima masuk 3 hari. Tetapi kalau dia tidak bersedia, dia boleh saja kata minta maaflah, saya tak bersedia untuk terima selama 3 hari ini, ya. Saya pun tak, walaupun 2 minit pun tak boleh. Farji'u, itu adalah lebih bersih. Dan jangan pula tanya pasal apa pula dia halau saya, dia ni memang kurang beriman. Tak, sebenarnya tanda beriman ialah orang yang dia rasa payah untuk melayan, dia beritahu awal-awal, dan orang yang kena yang kena pulang itu dia akan pulang. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah amat mengetahui apa yang kamu lakukan. Maksudnya ialah kita buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, tidak masuk ke satu rumah, ya, tanpa izin. Dan juga kalau orang suruh balik, tak ada pula ada yang kata dia tak nak balik, dia pusing-pusing rumah orang tersebut, ataupun dia membuat hal-hal yang mengganggu kepada tuan rumah. Ayat 29, ya, bila bercakap tadi tentang buyut, ya, buyut ini adalah kita bercakap tentang rumah, Ustaz, ya. Tempat kerja pun sebenarnya adalah buyut kerana kita menggunakan masa kita yang banyak di tempat kerja. Jadi Allah menjelaskan lagi pada ayat 29 tambahan, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyuta, ya, tidak ada masalah jika kamu, ataupun tidak berdosa jika kamu masuk ke rumah-rumah ataupun tempat-tempat. Buyut ini tempat yang kita guna lama, ya. Contohnya tempat kerja pun boleh digelar office, ustaz, ya, juga buyut. Maka kalau tempat-tempat yang ghairan maskunah, bukan kita tinggal, dia ada istilah buyut maskunah, ada buyut ghairan maskunah. Office ataupun pejabat kita adalah buyut ghairan maskunah, bukan kita tinggal. Maka kalau bukan tempat tinggal, dia kata, Allah kata tak apa, tak payah bagi salam. Tak payah bagi salam, boleh dia masuk ke tempat begitu. Fiha mata', kerana di situ fiha mata'ul lakum, ada fungsinya ialah kita bekerja, ya, mungkin itu adalah dewan orang ramai, mungkin itu adalah masjid. Jadi kita tak perlu beri salam tadilah, ya. Dia ada doa, kalau kita masuk masjid ada doa, ustaz, kan. Tetapi tidak ada masalah ataupun tidak berdosa, ya. Tak adalah pula kalau pergi ke pejabat, kan, balik tak ada, kan. Ini hanya kepada rumah maskunah, rumah yang dihuni oleh seseorang. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Pada ayat yang ke-29, ya, Allah menceritakan apa? Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Apakah yang ada di hujung ini? Sebenarnya ada rumah yang maskunah, ada rumah yang bukan maskunah, rumah yang tidak didiami. Jadi nak ceritanya ialah Allah mengetahui bila seseorang itu masuk ke sesuatu tempat itu, apa fungsi sesuatu pejabat tersebut, ya. Ada pejabat yang memang tidak perlu meminta izin kerana itu adalah public space, ya, itu adalah ruang yang umum yang boleh kita gunakan. Tapi ada yang menyalahgunakan pejabat ataupun menyalahgunakan rumah dan sebagainya. Jadi Allah tahu apa yang disembunyikan, apa yang dijelaskan di sini. Ini semuanya adalah perkara-perkara rahsia, ustaz, ni. Nak ceritanya ialah dia ada istilahnya ruang umum dan ruang privacy yang khas untuk kita. Rumah kita adalah ruang privacy. Kena bagi salam ataupun bagi signal nak masuk, ini adalah cara-cara menjaga maruah bagi ahli keluarga kita, ya, berbanding kalau katakan di tempat-tempat awam. Jadi umat Islam, orang beriman, dia ada ruang itu. Dia bukannya dia main hentam sahaja. Itu pelajaran yang kita nak ambil daripada sini. Ada orang yang dikata bahawa zaman sekarang kan zaman open, kan, borderless world. Dia kalau dia apa yang dia buat dekat pejabat, dia boleh buat kat rumah, apa yang dia buat kat rumah dia buat kat pejabat, apa yang dia buat dalam rumah dia tunjuk di ruang media. Itu yang kadang-kadang ada orang ambil gambar, ustaz, ya. Gambar dia dalam rumah itu juga dia letak dekat Facebook, dia letak kat Twitter, dia rasa bahawa ini hak saya. Sebenarnya apa yang disampaikan di sini, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, Allah tahu apa yang kamu nampakkan, yang kamu sembunyikan. Mana yang perlu sembunyikan,
bukan semua gambar ataupun semua perkara nak diceritakan pada satu dunia. Terutama media sosial Ustaz ya. Ini perkara yang perlu diberi perhatian. Contohnya apa Ustaz ya? Kalau katakan gambar suami isteri kan. Katakan dia gambar suami isteri kan, dia walaupun berpakaian tutup, tetapi kalau terlampau intim ke ataupun yang tak sesuai, tak payahlah letak dekat Facebook kan, ataupun nak tunjuk pada satu dunia betapa kami ini amat erat kan. Ini antara adab-adab untuk menjaga privasi ya, dan perkara ini adalah suatu perkara yang agak sensitif, berat, tetapi ini adalah tarbiyah daripada Allah SWT. Selepas umat Islam ini ya telah dilatih dengan iman, maka mereka menerima hakikat ini. Apa lagi peraturan Allah beritahu? Ayat 30 yang perlu kita sama-sama beri perhatian. Kita baca bersama Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul menerangkan kepada kita bagaimana adab kita. Ada sahabat kita di Facebook, Kak Rokiah Taib Safas katanya, tertibnya ajaran Islam ada adab bila ziarah ke rumah orang, bukan main terjah saja. Bukan main terjah macam itu saja. Saya ingat guru saya dulu pernah pesan, kalau kita pergi rumah yang walaupun pintunya dah terbuka, betul, tapi janganlah kita berada betul-betul di tengah-tengah pintu kan. Betul. Sebab kita tengok mungkin orang dalam rumah itu dalam keadaan yang tidak bersedia, kita main tengok je semua kan. Itu penting, minta izin, bagi salam dan sebagainya. Masya-Allah. Tertib ajaran Islam supaya apa ni tidak menimbulkan fitnah-fitnah yang lain. Apatah lagi zaman sekarang ni ada WhatsApp, ada semua macam Ustaz sebut tadi ya. Kalau suruh balik-balik dan dia dibincang juga zaman sekarang ni. Kalau kita ada WhatsApp lagi mudah. Nak pergi rumah orang tu kita boleh tanya dulu kan. Boleh datang tak petang ni? Agak lapang tak? Kalau dia kata ada alasan tu, janganlah kita duk tekan lagi Ustaz. Itulah tak nisu zaman sekarang Ustaz ya. Perlu kita bagi signal dulu. Berbanding dengan kita rasa macam saya berhak, saya sebagai tetamu kan, kawan dan ada urusan. Itu adab sebenarnya. Masya-Allah. Baik, kita tekankan adab seterusnya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu Katakanlah kepada lelaki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini adalah ayat yang menerangkan, kalau kita sudah lihat dalam surah Al-Mu'minun ya, tentang betapa li furujihim hafizun, menjaga maruah dan kemaluan mereka. Maka di sini adalah salah satu daripada panduan bagaimana kita ingin menjaga. Dan seruan ini, kalau kita tengok ayat kedua daripada surah An-Nur ini, Allah mulakan dengan perempuan ya, az-zaniyatu waz-zani ya, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina. Tetapi di dalam ayat seruan menundukkan pandangan ini, Allah mulakan dengan lelaki dahulu. Katakanlah kepada lelaki yang beriman, walaupun sebenarnya Ustaz ya, dekat sini lelaki, walaupun Allah cakap lelaki, cover sekali dengan perempuan. Cover sekali. Tetapi bila kita lepas rehat nanti, kita insya-Allah kita baca waqul lil mu'minat, Allah bagi ekstra. Allah bagi panduan lebih lagi. Kerana apa? Itu kita akan lihat sebentar lagi insya-Allah. Jadi kita lihat dulu ayat yang ke-30. Adab, kalau tadi kita bercakap tentang rumah, pergi ke rumah orang, rumah sendiri, ini adalah adab akhlak personal ya. Katakan pada orang-orang beriman, yang pertama yaghuddu min absarihim ya, tundukkanlah pandangan ya, tundukkanlah pandangan. Dan yang keduanya wa yahfadhu furujahum. Perbincangan di dalam tafsir Imam Qurtubi ya, bercakap tentang pandangan ini. Pandangan adalah pintu yang paling besar kepada hati dan cara yang berkesan melalui perasaan yang dihadapinya, dan melalui hal itu banyak yang jatuh dari sisinya dan wajib mengambil langkah berjaga-jaga dengannya. Menundukkan pandangan adalah wajib bagi semua perkara yang haram dan semua yang menyebabkan fitnah. Jadi pandangan ini ya, zaman sekarang pandangan ini mencabar Ustaz ya. Kita di TV, di social media kita boleh tengok ya, kita boleh tengok, dan pandangan itu kita kena pilih. Ya ghuddu itu kita pilih nak tengok apa ya, mana yang halal
kita teruskan manfaatkan, tetapi perkara yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, yang dinyatakan dalam surah Al-Mukminun perlu dielakkan. Mengapa perlu dielakkan? Kerana dia ada kaitan dengan wayahfazu furujahum, tentang menjaga kemaluan ataupun menjaga maruah. Jika pandangan tidak dijaga, ia memberi kesan kepada maruah seseorang, dan Allah menyatakan sekali lagi zalika azka lahum, ini adalah lebih bersih. Ya, ini adalah cara untuk orang lelaki nak bersihkan diri dia. Kalau tidak, ya, kerana bagi orang lelaki Ustaz ni, kalau dalam psikologi, lelaki dia tertarik kepada jantina berlainan dari segi pandangan. Dari pandangan, ya, berbanding dengan wanita, dia ada kaitan dengan pandangan ataupun suara. Suara itu kena jaga saya. Maksudnya ialah kadang-kadang suara itu memberi kesan kepada kumpulan wanita. Tapi nak cerita di sini di hujung Allah menyatakan innallaha khabirum bima yasnaun. Ini adalah amat besar. Allah amat tahu, amat mengetahui apa maksud yasnaun. Macam orang buat kilang Ustaz, ya, yasnaun ni menghasilkan rancangan demi rancangan, rancangan demi rancangan. Maka bila seseorang itu tidak menundukkan pandangan dan dia terlibat berminat dengan seseorang wanita contohnya, dia akan membuat perancangan. Perancangannya mula-mula dia step pertama, mula-mula tanya hi, kan, lepas tu ada Facebook ke, lepas tu dia tambah lagi perkataan, lebih lagi perkataan, dan akhirnya ia menghasilkan satu plan, satu perancangan yang menyebabkan tergadai bagi sesuatu maruah seseorang lelaki dan wanita. Perkara inilah yang kita kena pastikan, jaga betul-betul, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu azina, mengizinkan, 102 kali disebut di dalam Al-Quran, dan kita belajar daripada ayat yang ke-28. Apabila kita selalu minta izin, ya, selalu menjaga privasi tempat rumah orang lain, lokasi lain, maka itu adalah salah satu daripada tarbiyah untuk menjaga pandangan, dan menjaga pandangan itu ada kaitan dengan menjaga maruah di antara lelaki dan wanita. Itulah cara mengubat masalah sosial yang banyak berlaku apabila izin menjadi sesuatu yang tidak penting pada waktu ini. Kita harapkan kita hidupkan ruh nur Al-Quran ini dalam masyarakat kita. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ila Allahi jami'a. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Inilah ayat yang berada pada baris yang terakhir sekali muka surat yang ke-353. Selepas Allah Subhanahu wa taala menyebut ada adab yang perlu ada di atas setiap orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, ini ayat terakhir, baris yang terakhir menyebut dan bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala
di atas kesilapan yang kita lakukan. Ustaz Fas. Ya, itu sebenarnya perkara yang penting Ustaz ya. Dalam ayat muka surat ini kita diingatkan berkali-kali tentang azkar lakum, iaitu bagaimana kita nak membersihkan diri kita. Lantaran Quran ini ada 3 peranan ataupun apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam transformasi masyarakat. Ada 3 perkara ya. Yang pertama tilawah al-Quran, tilawah ayatihi. Yang keduanya tazkiyah ya, pembersihan, dan yang ketiganya adalah ta'lim ya, iaitu untuk kita sama-sama taklim mengetahui kepada Alkitab ini sendiri. Jadi apakah yang perlu kita fahami ya dalam hal ini ya, bahawa sebenarnya Ustaz ya, tilawah ayatihi ini kita belajar Quran, tetapi Quran ini bagi tuan-tuan dia adalah sumber untuk tazkiyah. Apa maksud tazkiyah? Tazkiyah ni untuk membersihkan, kerana kita ada benda yang kita ada amalan yang kita buat, kita baca, kita solat dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama ada kotoran-kotoran dalam hati kita. Kita nak pastikan bahawa hati kita yang paling bersih itu yang dibawa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat harta, anak pinak, segala-galanya kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Itu sebabnya Ustaz ya, dengan Quran Allah bawakan ayat pada hari ini untuk tazkiyah kita ya. Ada perkara yang kita kena buat, ada perkara yang kita kena tak buat. Yang tak buat itu kita tundukkan pandangan, jaga pandangan pada perkara yang dibenarkan. Wa yahfazu ya, jaga kemaluan ataupun maruah. Itu perkara-perkara yang tak buat ya, yang tak buat, yang kita kena tekan break berbanding dengan kita tekan minyak dalam kita meneruskan perjalanan hidup kita ini. Jadi mari sama-sama sebelum kita pergi ayat seterusnya Ustaz, tajwid dulu silakan. Jom kita belajar sikit tajwid pada kali ini berkenaan dengan huruf-huruf yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang sifatnya nipis. Dan kita nak berpindah pada huruf alif pula, yang mana huruf alif ini dia juga bergantung kepada huruf yang sebelumnya. Kalau sebelumnya hurufnya bersifat dengan tebal, maka alifnya akan turut menjadi tebal. Huruf alif bergantung pada huruf yang sebelumnya. Okey, jika huruf sebelumnya maka alif juga dibaca dengan tebal. Jika huruf sebelumnya nipis, maka alif juga akan dibaca dengan nipis. Ni alif disebut sebagai alif mat lah, alif yang tidak berbaris ni. Dia mengikut huruf sebelum. Kita lihat contoh yang kita baca sebentar tadi pada ayat yang ke-20. 8 fa illam tajidu fiha ahada. Cuba tengok pada fiha ahada, ha dengan da itu ada alif. Alif tu dibaca dengan nipis oleh kerana apa? Oleh kerana sebelumnya huruf ha yang bersifat dengan nipis. Maka alif tu dibaca dengan nipis. Juga pada ayat yang seterusnya fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Adapun pada ayat 30 min absarihim, min absarihim, sa oleh kerana sa itu huruf sad itu tebal, maka alif selepasnya itu juga turut dibaca dengan tebal. Absar tidak boleh baca absar, dia sa dia tebal, alif dia nipiskan pula. Maka huruf alif adalah huruf yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Ia bergantung kepada sebelumnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Kita belajar tajwid sebentar tadi untuk sama-sama kita manfaatkan Ustaz ya, pelajaran kita baca, dan sudah tentunya ya, kalau kita lihat bacaan kita pun kita ada yang kita baca, ada yang kita kena break Ustaz ya. Waqaf dan wasal. Dalam kehidupan kita pun sama juga, ada perkara yang kita buat, amalan-amalan kita itulah taklim ataupun tilawah, tetapi ada yang kita kena tazkiyah, kita kena break Ustaz ya, untuk kita bersihkan agar ia tidak mengganggu kepada perjalanan hati kita ini sendiri. Dan inilah yang kita lihat pada ayat 30, dan kita akan baca selepas ini ayat 31 ya. Kalau untuk lelaki beriman, ada tundukkan pandangan dan jaga kemaluan ataupun maruahnya ya. Dan juga di situ Allah ingatkan zalika azka lahum, ini adalah lebih baik, membersihkan lagi kepada seorang lelaki perempuan beriman, dua-dua sebenarnya ya. Tetapi Allah bagi tahu untuk wanita beriman ada tambahan ayat yang cukup panjang, ayat 31 yang kita nak baca bersama-sama kali ini. Jom sama-sama. Baik, jom sama-sama kita baca satu ayat saja, ayat 31, ayat terakhir pada muka surat 353, untuk kita mengetahui ada adab seterusnya, batas-batasan yang perlu ada seorang mukmin dan seorang mukminah. Inilah adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tanya Aisyah macam mana akhlak Nabi, akhlak Nabi Al-Quran lah. Betul. Sebab tu kita dalam proses nak
ikut acuan Al-Quran. Mudah-mudahan inilah akhlak Nabi SAW yang kita juga nak belajar tadabbur untuk sama-sama kita ikuti insya-Allah. Jom sama-sama kita baca ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan satu ayat sahaja daripada surah ini Ustaz ya, daripada halaman ini, iaitu ayat 31 ya, 31 panjang ya, dan ia adalah kesinambungan daripada ayat 30. Katakan kepada lelaki beriman, juga untuk wanita beriman, tetapi diberikan highlight penekanan pada ayat 31 ini. Waqul, katakanlah lil mu'minat, kepada wanita-wanita yang beriman. Yang pertama, yaghdudna min absarihinna, iaitu tundukkan pandangan, sama seperti lelaki yang beriman misalnya. Yang kedua ialah wayahfazna furujahunna, iaitu jagalah kemaluan maruah mereka. Dan ada lagi ketiga ekstra yang diberikan kepada wanita-wanita beriman, kepada anak kita, kepada mak kita, kepada kakak kita, kepada semua wanita yang beriman, yang percaya kepada Allah, percaya untuk
ke akhirat untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita kena ajarkan. Dan kita kena faham bahawa surah ini turun sekitar 5-6 Hijrah. Ia adalah satu perkara yang telah dididik dengan iman. Maka bila turun ayat ini ustaz ya, ayat-ayat ini menyebabkan ada orang-orang wanita di Madinah itu dia pergi koyakkan kain untuk melaksanakan isi surah ataupun ayat ini ya. So kalau katakan arak di Madinah itu kerana mereka sudah dibina iman, habis jadi banjir di Madinah itu dengan arak. Mereka sanggup, walaupun arak itu adalah lambang kekayaan, nak tanam bukan mudah anggur, nak diperam panjang masanya, tetapi kerana Allah yang sudah masuk dalam hati mereka, mereka sanggup untuk berubah. Tetapi kalau tidak dibina iman, pendidikan itu, maka kewajipan untuk jauh daripada arak ataupun dalam ayat ini berkaitan dengan perkara yang ketiga, iaitu apa? Iaitu kalau kita lihat wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, iaitu mereka perlu jangan menampakkan perhiasan kecuali apa yang jelas ya. Apa yang jelas itu tapak tangan, muka ya, maka itu perhiasan. Ini tapak tangan ini bagi wanita ustaz ya, perhiasan ya. Muka sudah pastinya perhiasan, yang itu dibenarkan. Tetapi selain daripada itu tidak dibenarkan, maka perlu wala yubdin ya, iaitu jangan dinampakkan kepada masyarakat ataupun kepada orang luar, kecuali beberapa kumpulan. Ada 12 kumpulan yang dinyatakan pada ayat ini. Dan bila bercakap tentang 12 kumpulan ini amat spesifik ustaz ya, kita akan tengok satu persatu ya. Satu ialah ini peraturan. Kita tahu ini peraturan. Tetapi kita nak faham apakah hikmah di sebaliknya. Itu orang cakap ustaz ya, dia kalau pasir tu dia jumpa dekat mana-mana. Tetapi kalau batu permata dia tak ada dekat tepi-tepi jalan. Rasa-rasa nak tengok tak ada. Dia dekat kedai kan. Kedai itu pun ada kaca, lepas tu letak dalam satu bekas, dan bekas itu pula tertutup kan, dan itu adalah tempat permata. Maka golongan wanita beriman yang dinyatakan di dalam al-Quran adalah permata-permata. Mak kita, kakak kita, anak perempuan kita, semua adalah permata yang perlu dijaga. Dan siapakah yang akan menjaganya? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syariat penjagaan ini, iaitu tambah lagi satu selain daripada tundukkan pandangan, jaga maruah, kemaluan. Yang ketiganya ialah apa? Jangan nampakkan perhiasan, wal yadribna bihumrihinna ala juyubihinna, iaitu mereka hendaklah menutupi, tarikkan ataupun labuhkan kepada tudung mereka ala juyubihinna. Ya, khumur ini ustaz ya, khumur ini dia ada kaitan dengan khamar. Khamar kan arak. Arak ini dia maksudnya ialah bila arak dia menyebabkan kita punya minda dan lidah kita ni tak betul. Kan orang minum arak tu jadi mabuk kan. Jadi bila kita tengok bihumrihinna ini, apa kaitannya? Kaitannya ialah Allah nak memastikan bahawa sesuatu yang kalau khamar itu memabukkan, benda yang tak nampak, maka khumur ini adalah untuk menutup. Kalau arak menutup ke akal ataupun kewarasan. Okey, susah nak sebut ustaz ya. Bagi tudung adalah untuk menutupkan perhiasan itu. Itu falsafah, bukan falsafah lah, memang maksudnya pun begitu. Ya, khamar, arak, tapi khumur ini adalah tudung, satu lapisan di atas pakaian biasa, mungkin ada pakai t-shirt ke, pakai apa ke, tapi diletakkan satu lagi pakaian untuk menjadi pakaian yang menutup aurat. Jadi ini adalah seruan Allah pada ayat ini, iaitu wal yadribna bihumrihinna ala juyubihinna. Nak sebut pun susah ustaz ya. Ya. Memang syariat ini pun susah juga ya. Memang bukan mudah dia nak diamalkan. Kata Saidina Aisyah, kalaulah ayat ini, ayat-ayat syariat ni turun seawal di Mekah, rasanya ramai orang-orang tidak beriman. Tetapi syariat ini Allah faham bahawa ia melalui proses pendidikan, iman dibina, pengorbanan hanya kerana Allah. Maka perempuan-perempuan di Madinah itu mereka sanggup mengoyakkan apa sahaja kain yang ada hanya untuk melaksanakan wal yadribna bihumrihinna ala juyubihinna. Apa maksud juyubihinna? Ini adalah belahan ya pada dada ya. Ini adalah perkara sensitif ya, dan kalau katakan ianya tidak diberi perhatian ya, maka itu akan mengundang pelbagai malapetaka di dalam kehidupan bersosial.
Baik. Jadi pada siapa yang boleh? Yang maksudnya tak payahlah pakai tudung penuh ya, ikut kepada tahap aurat yang dibenarkan. Yang pertama ialah libu'ulatihinna, iaitu suami-suami mereka. Itu kumpulan pertama ya. Yang kedua adalah kepada au abaihinna, iaitu ayah mereka. Okey, nombor 2 ya, balik kampung nanti ustaz ya, check balik ya. Suami okey kan. Ayah okey. Yang ketiga ialah kepada siapa? Au abaibuulatihinna, iaitu bapa mertua. Bapa suamilah. Bapa suami ya, bapa suami, mertua. Jadi okey. Kemudian yang keempat, au abnaihinna, kepada anak-anak lelaki mereka. Sudah pastilah anak lelaki. Baik. Kemudian kepada au abnai buulatihinna, anak-anak lelaki ya, kepada suami mereka ya, anak lelaki pada suami mereka. In case lah ada katakan suami itu bukannya dia baru kahwin kan, suami dah ada anak lelaki, okey, anak angkat ataupun anak tiri okey. Okay. Kemudian kepada saudara lelaki mereka. Saudara lelaki ni abang kita lah, abang ke adik lelaki, itu dibenarkan. Ikhwanihinna au bani ikhwanihinna, ataupun kepada anak lelaki saudara lelaki mereka ya. Anak apa ustaz ya? Anak saudara lah kan, anak saudara. Kemudian au bani akhawatihinna ya, kepada anak saudara kepada adik-beradik perempuan kita. Spesifik Allah beritahu sampai tahap begitu sekali ustaz ya. Pasal apa? Abang kakak ya, sebenarnya dia ada anak dia, Allah asingkan. Asingkan sampai tahap begitu sekali. Mengapa? Pasal si abang akan kahwin dengan isteri dia. Jadi isteri je itu tak boleh pula. Kan dia sensitif pula, dia ada hukum pula kat situ. Jadi nak kena, dia amat sensitif. Nak ceritanya permata ini kita cakap tentang permata, wanita-wanita Islam adalah permata, dia kena letak pada tempatnya sahaja. Okey, boleh tengok. Ya, boleh tengok. Tetapi yang lainnya memang kena pakai tudung ya. Allah beritahu. Dan kemudian kepada nombor 9, sesama perempuan au nisaihinna, perempuan Islam okey, bolehlah mereka tak pakai tudung. Kemudian kepada hamba sahaya au ma malakat aymanuhunna ya. Dan kemudian pada ayat yang ke-12 itu ataupun kumpulan ke-12 11 ya, mereka yang tidak mempunyai keinginan ya kepada wanita. Dan juga yang ke-12 itu adalah tifl, iaitu anak-anak yang belum lagi baligh, iaitu mereka boleh melihat kepada aurat wanita, tak terkesan dengan aurat wanita. 12 perkara. Panjang-panjang kita baca ni ustaz ni, bila saya fikir tengok balik betapa Islam ini amat menjaga ya. Dan kalau katakan ini tidak dibuat, maka apakah yang Allah cakap pada ayat di hujung itu, watubu ilallahi jami'a ya. Kalau tidak tundukkan pandangan ya, kalau tidak menjaga maruah dan kemaluan, dan yang ketiganya tak pakai tudung, Allah kata bertaubatlah. Bertaubatlah. Jadi kalau katakan pakai tudung, ada pakai tudung ustaz ni tapi nampak jambul, itu bukan pakai tudung lagi. Istilah dalam Quran itu masih lagi fashion. Fashion dengan tudung dalam Quran dua perkara berbeza yang kita perlu jelas, agar jangan pula kita kata tak apa, zaman sekarang kita boleh pakai tudung yang nampak telinga contohnya kan. Itu bukan istilah dalam ayat ini. Jadi kalau katakan nak fashion, cakap ini fashion, ini bukan tudung dalam Islam, agar kita jangan kelirukan anak kita. Kita nampak ada yang pakai tudung, nampak rambut zatnya, nampak leher terjerat kat sini contohnya, yang itu tidak digelar sebagai tudung walaupun dia nampak seperti tertutup. Kena bertaubat ayyuhal mukminun, agar kita berjaya. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, resolusi kita ialah untuk sama-sama kita pastikan ya kejayaan dalam apa yang kita laksanakan. Pulang jika tuan rumah tidak selesa atau suruh pulang, ayat 28. Yang kedua, boleh masuk ke rumah yang tidak ada penghuni. Dan yang ketiga, tundukkan pandangan dan jaga maruah untuk kita membina masyarakat keluarga yang berjaya. Kita berdoa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, adabkanlah kami dengan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, akhlakkanlah kami dengan akhlak sebagaimana junjungan besar Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, akhlak dan adabkanlah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami baca, yang kami hayati, yang kami tadabbur, berjaya menatijahkan kepribadian kami menjadi muslim sejati. Ya Allah, muslim acuan daripada Al-Quran, kalam-Mu. Ya Allah,
Ya Allah, berilah kepada kami akhlak yang mulia. Ya Allah, tutupkanlah akan aib kami. Ya Allah, ampunkanlah salah silap kami di masa lalu. Ya Allah, ada ketika kami telah melakukan perkara-perkara yang Kau haramkan. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Ya Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan Ustaz ya doa kita pada hari ini, dan kita menjadi orang yang berjaya dengan menjaga pandangan kita dan juga menjaga maruah kita. Inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat kita dengan cahaya Allah, nur al-Quran. Dan tuan-tuan dijemput untuk terus menyumbang ya bersama setiap hari, untuk bersama kita pastikan cahaya Quran ini terpancar hingga keluarga kita, masyarakat kita ini terus berjaya dunia akhirat. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok, dan kemudian kita akan menyambung lagi halaman baru My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.